ما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab Al-Jawhar Al-Mawhub, muka surat 48 Jawi. Kita masuk perbahasan bab baru, bab yang ke-10 dah masuk. Pejan celik dah bab yang ke-10 dah. Iaitu pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Dah sampai ke sini dah kita. Kita dah selesai kelebihan solat berjamaah. Dah selesai dah baru ni. Maka masuk kita bab baru, bab yang ke-10, iaitu kelebihan hari Jumaat. Yang mana kita tahu kitab Jawhar Al-Mawhub ni agak istimewa, iaitu pada permulaan bab dia akan bincangkan tentang fadilat. Lepas dia cerita semua fadilat, maka dia akan masuk kisah, cerita, riwayat. Kemudian habis riwayat, dia akan masuk hukum hakam. Tu menarik kita ni. Dia bukan fadilat semua fadilat, dia tidak. Dia mula-mula tu fadilat dulu, kelebihan. Lepas tu riwayat, cerita-cerita yang kita jarang dengar. Kemudian hukum hakam yang berkaitan dengan hari Jumaat. Baik, 48 bawah tu. Bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Hari ni kelebihan hari Jumaat. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Surah ni surah yang disunatkan untuk dibaca pada hari Jumaat, masa solat Jumaat, dan disunatkan pada malam Jumaat. Cuma kita tak berapa nak amal sebab dia panjang. Mana Khamis malam Jumaat tu, solat Isyak tu sunat baca surah ni. Surah Jumaah rakaat pertama, rakaat kedua surah Munafiqun. Solat Isyak tu. Isyak. Esok tu pagi tu subuh lah kan. Disunatkan pagi subuh tu surah Sajadah dengan surah Insan. Lepas tu sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tu ulang balik surah Jumaah rakaat pertama, masa sembahyang Jumaat tu rakaat kedua surah Munafiqun. Memang panjang lah. Memang tak diamalkan. Tak amal. Kalau amal gitu rasanya komplain. Terima komplain, confirm. Datang surat layang. Kita ni berkira sangat dengan Allah ni. Bab baca-baca ni tak boleh lama-lama. Tapi kalau bab duduk kedai kopi, elok je 2-3 jam. Kita memang berkira semua kita ni. Bab ni berkira, jangan main. 5 minit lambat cukup lah, 5 minit lah. Khutbah lambat 5 minit. Baca slow sikit. Khatib tak apa nampak, tengok dekat, tengok jauh, tengok dekat, tengok jauh. Lambat sikit, nak habis 5 minit komplain lah. Tapi kalau bab lepak, tak payah cerita lah. Pergi bercuti 2-3 hari, tak ada masalah. Ni 5 minit tadi. Itu nak macam mana? Itu tahap orang sekarang. Jadi yang terbaiknya, sunnahnya memang baca macam tadi lah. Malam Jumaat tu dah standby lah. Tak pun kalau kurang sikit tak apalah. Malam Jumaat tu surah A'la, Sabbihisma rabbikal a'la dengan Ghasyiyah rakaat kedua. Kemudian pagi esok tu Jumaat lah, itu malam Jumaat. Pagi malam Jumaat Isyak. Lepas tu pagi tu macam biasalah surah Sajadah dengan surah Insan. Itu pun kadang kita potong dua. Nak kerja lah, nak itulah, inilah. Kerja berapa jam, mayang berapa minit pun. Tak apalah, potong lah, potong dua kan surah Sajadah. Lepas tu sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tu ulang balik, iaitu surah A'la dengan surah Ghasyiyah rakaat kedua. Itu sunat. Tak semestinya bacalah, nak baca apa pun dah sunat kan. Sebab satu-satunya ayat yang menceritakan tentang hari Jumaat.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai mereka yang beriman. Kalau kita rasa kita orang beriman, kita kena ya saya. Kadang-kadang kita baca kalau ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, bila kita baca ayat tu, kita tak terasa macam ayat tu untuk kita. Kita ni beriman ke tidak? Kalau kita ni beriman, dia kata ya ayuhan nas, ya saya manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, saya beriman. Ni untuk saya. Tapi kadang-kadang bila kita baca, macam seolah-olah macam cerita je. Untuk kita lah ni, kan kita orang beriman. Hai mereka yang beriman. Kita lah ni. Apabila diseru bagi sembahyang pada hari Jumaat, azan tu diseru, azan waktu Zuhur tu lah, atau azan Jumaat tu, maka pergi olehmu kepada zikrullah. Pergilah ingat Allah, iaitu sembahyang. Tapi sebelum sembahyang ada khutbah, yakni mendengar khutbah dan sembahyang Jumaat. Dan tinggal olehmu jual beli. Tinggallah jual beli tu. Tak payahlah nak jual beli dah. Surah ni panjang lagi lah. Kerana haram berjual beli pada ketika itu bagi orang yang wajib atasnya Jumaat. Bagi orang yang wajib atasnya Jumaat, haram jual beli. Khilaf ulama. Ada ulama kata malah tak sah jual beli tu. Setengah ulama kata sah tapi haram. Itu yang muktamad je lah. Sah tapi haram. Jadi ketika khatib sedang berkhutbah, kalau ada jual beli, dan orang yang berjual beli itu wajib Jumaat, maka tak usah. Tak usah. Pendapat yang keras lah. Pendapat muktamad sah. Jual beli itu sah. Cuma haram. Berdosa. Kalau dulu selalulah tengok masa dekat belah-belah bandar-bandar sana, selalu tengok kan, dia ada jual cendol apa semua, makan makanan kat luar. Sepatutnya kalau azan je, azan yang khatib nak naik tu kan, azan je stop. Bagi orang yang wajib solat Jumaat. Bagi orang yang tak wajib, contohnya perempuan, boleh jual beli. Perempuan jual beli dengan orang musafir. Musafir tak wajib Jumaat, boleh je jual beli ketika khutbah. Yang tak boleh, dia tu wajib. Dia kata tak apa jual beli, bukannya tak sembahyang Jumaat, jangan lagi sembahyang lah. Tak boleh, haram. Tinggalkan jual beli. Jadi kalau biasa kita tengok kan, jual-jual kat luar tu, isteri dia lah jaga. Okey lah. Cuma isteri dia jual kat siapa? Orang yang wajib Jumaat juga. Sama lah juga. Takkan orang beli nak tanya kot, wajib Jumaat tak? Musafir, takkan tanya gitu. Tapi sebenarnya tak boleh lah. Patutnya kena berhenti. Macam lah tak ada waktu lain nak jual beli. Berapa minit je pun, tak sampai sejam pun lah. Haram berjual beli pada ketika itu bagi orang yang wajib atasnya Jumaat. Dan kehendaki dengan seru itu, yang kata seru-seru kan, wahai orang beriman, apabila nudiya lis-salah, diseru untuk sembahyang. Seru-seru tu apa? Seru untuk sembahyang tu apa? Iaitu bang. Bang tatkala duduk khatib atas mimbar. Maknanya bila khatib naik, assalamualaikum, macam tu. Stop jual beli bagi orang yang wajib untuk solat Jumaat. Maknanya orang yang bermastautin atau orang yang bermukim lah. Orang yang musafir tak wajib solat Jumaat, dia boleh solat Zuhur. Cuma kalau solat Jumaat pun bagus juga, cuma tak wajib orang yang dalam keadaan musafir. Sebab kita duduk ada 3. Kita duduk atas dunia ni ada 3. Sama ada mastautin yang boleh kira 40 tu, dia ada masuk tak kat sini bab-bab hukum tu? Rasa macam tak ada kot. Yang boleh kira 40 tu dia tak boleh mukim, dia mesti mastautin. Mesti yang kata kan, oh ramai ni, lebih 40 orang. Jangan silap-silap, ada 1000 orang pun tetap tak sah juga solat Jumaat tu. Sebab apa? Kan 40 minimum, 40 mastautin, bukan 40 saja. Sebab ada orang duduk mukim, ada orang duduk mastautin, status dia. Kalau dia duduk tak sampai 3 hari ke bawah, dia panggil musafir, singgah. Jadi macam mana nak tahu mastautin dengan mukim? Senang aja. Jika seorang tu duduk di satu tempat dan dia tak ada berniat pun nak pindah, tak ada niat pun hati nak pindah, ataupun dia duduk satu tempat, dia niat nak mati kat situ, maka itulah mastautin. Setengah ulama tambah lagi, duduk 2 musim, lebih kurang 6 bulan. Setelah 6 bulan dah mastautin, baru boleh kira 40. Kalaulah dia nak duduk situ 40 tahun,
Baru kerja umur 20 baru start dapat kerja kat bank. Duduk sini. Bila nanti nak pindah, ada tanah kat Temelloh tu. Nanti bila habis kerja dah pencen apa semua, nak baliklah umur 60. Sekarang umur 20 baru. Jadi duduk di sini seberang baluk ni, nak pindah tak nanti? Nak, bukan nak mati sini. Tak tahu mati bila-bila, tapi niat tu ada. Ada. Bila nak pindah? Pencen nanti umur 60. Mana lagi 40 tahun dia akan duduk situ. Walaupun dia duduk situ, lepas tu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Walaupun dia tetap nama mukim. Jumaat wajib, tapi 40 tak boleh kira. Tak boleh. Kira yang 40 tu hanya mastautin. Mastautin saja. Dan dikendaki dengan seru itu bang tatkala duduk khatib atas mimbar. Ketika salam tu lah, mudah kata ketika salam. Assalamualaikum. Masa tu, stop je boleh. Stop. Riwayat daripada Sulaiman radhiyallahu anhu, katanya, bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ketahui kerana apa dinamakan hari Jumaat? Kenapa? Tahu tak kenapa nama hari Jumaat? Kataku tiada. Kalau kita tengok, kan kita bincang sebelum ni kan, hari Ahad, hari pertama tu, hari Ahad, Isnin, Selasa kan, Rabu, Arba'ah tu. Lepas tu, Jumaat, patut khamsah lah, 5. Kalau ikut kiraan, tapi tak. Hari yang seterusnya dia panggil hari Jumaat. Kan kita bincang sebelum ni kan. Kenapa dinamakan hari Jumaat tu hari Jumaat? Kalau nak kira dia tak ikut turutan. Kalau hari Ahad tu 1. Isnin tu Isnain 2. Selasa 3. Cantik lah. Hari Rabu Arba'ah 4. 5 jadi Jumaat. Bukan khamsah. Kenapa? Sabtu Sab'ah. Sabtu. Sabtu Ahad baliklah. Jadi kenapa hari Jumaat tu dia pelik? Dia tak ikut nombor ikut bahasa Arab, dia tak ikut 1 2 3. Dia tiba-tiba masuk hari yang kelima tu hari Jumaat. Hari keempat tu betul dah Arba'ah. Tapi hari kelima jadi hari Jumaat, bukan hari khamsah. Kenapa? Kenapa dinamakan hari Jumaat? Tak ikut turutan 1 2 3 ikut bahasa Arab. Kataku tiada, tak tahu. Entah. Sabdanya Nabi jawab, kerana dihimpunkan padanya bapa kamu Adam. Dihimpunkan padanya bapa kamu Adam. Dibuat Nabi Adam dicipta. Dicipta pada hari Jumaat. Nabi Adam dicipta pada hari Jumaat. Sebab tu nama hari Jumaat. Dihimpun. Maksudnya ambil tanah-tanah. Allah suruh malaikat ambil tanah dekat bumi untuk cipta kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak cipta khalifah dekat muka bumi ni. Malaikat tanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa nak buat manusia? Kami tak cukup ke kami malaikat? Sedangkan kami sentiasa beribadah. Yang nak buat nanti, dia akan menumpahkan darah dok bergaduh kat muka bumi. Malaikat tanya, kenapa nak buat? Tak buat lagi lah, baru tanya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Kata Allah kata aku nak buat ni model baru. Malaikat model lama, jin model lama, ini model baru punya. Tu istilah bahasa sekarang. Kau tak tahu model baru ni lain, dia tak macam jin. Macam mana malaikat boleh tahu kau akan buat satu makhluk yang akan menumpahkan darah? Wa yasfiqud dima', menumpahkan darah. Mana bergaduh, rosakkan muka bumi. Macam mana malaikat boleh tahu sedangkan tak cipta Nabi Adam lagi? Baru kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak cipta khalifah. Belum lagi baru nak cipta. Macam mana malaikat boleh tahu? Sebab dia tengok model lama, jin. Jin dah rosakkan muka bumi dah. Jadi bila tengok model lama, tiba Allah nak buat model baru. Ni mesti sama ni kata malaikat. Itu yang kisah dalam Quran ni cerita tu. Allah kata aku tahu ni model baru, ni baik punya model. Ni baik. Tapi aku nak buat ni daripada tanah. Wahai malaikat, pergi ambil tanah. 7 jenis tanah. Tanah liat, tanah apa panggil? Tanah gambut, tanah apa lagi? Tanah kering, tanah basah. Tak kerti nak sebut lah. Macam-macam tanah yang ada 7 jenis. Untuk buat kita. Badan kita ni ada 7 jenis tanah. Kita ni buat daripada tanah ni.
tok kita ni, toki kita daripada tanah Adam. Jadi ni kalau kita tengok memang berbeza kulit kita, badan kita. Ada tempat dia lembut, ada tempat dia berkedut, ada tempat dia terik. Macam ada tempat kat badan kita. Maknanya tanah yang berbeza lah tu. Kalau tanah liat dia borak sini contoh kot. Tanah liat borak ni kot, kat siku kot. Baru dia boleh liat sikit. Kalau terik tu tak boleh kita nak punya straight. Dia tak apa dia panggil. Dia tak boleh sebab kulit dia dah cekang dah. Dah sebab apa? Sebab kulit dia bukan jenis tu. Jenis yang macam ni. Kulit kat sini. Ini kulit lain ni. Dengan maksud tanah lain. Tu tengoklah badan kita. Ada tempat yang berpeluh sikit bau. Mana tanah dia lah, tanah apa-apa tu. Tanah jenis mana saya tak sebut, tak reti. Ada yang kering kontang aja, kering tempat tu. Jadi apa pun kering aja kan. Macam-macam. Ada tempat yang berbulu, keluar rambut. Ada tempat tak keluar. Kenapa? Tengok kalau tanah tu subur keluar. Macam tu lah lebih kurang. Jadi bila dihimpunkan semua untuk dibuat, untuk dicipta Nabi Adam tadi pada hari Jumaat. Tu satu. Dan setengah ulama kata iaitu berhimpun lembaga Adam dengan rohnya, kemudian daripada ada ia campak 40 tahun. Oh gitu. Buat tu dulu, lepas tu biar 40 tahun baru dimasukkan roh. Bila ditiupkan roh, hari tu hari Jumaat. Hari Jumaat. Itu pendapat kata setengah ulama. Berhimpun. Kenapa cerita apa ni? Cerita Jumaah. Jumaah ni Jumaah lah, jamak. Berhimpun. Sebab tu kita panggil sembahyang Jumaat. Sembahyang ramai-ramai himpun. Sembahyang berjemaah. Samalah jim mim ain. Sembahyang berjemaah, sembahyang ramai-ramai. Dan hari Jumaat tu berasal daripada jim mim ain lah juga, iaitu berhimpun. Kenapa hari Jumaat dinamakan hari berhimpun? Kan? Nak cerita pasal tu lah, iaitu berhimpun. Pembuatan Nabi Adam tu berhimpun semua. Ataupun yang kedua kata, bukan, berhimpun di antara jasad dengan roh, berhimpun pada hari Jumaat. Tu yang nak cerita pasal kenapa dinamakan Jumaat tu hari Jumaat. Yang kita panggil jima' bersama, berhimpun suami isteri. Gitulah, itulah maksud jim mim ain. Jadi itu kenapa nama hari Jumaat? Kata yang kedua katanya setelah 40 tahun dicipta lembaga tu, maksud tak ada roh lagi lah. Buat je dengan tanah tu, biar 40 tahun, lepas pada tu baru ditiupkan roh. Ditiupkan roh tu maka berhimpunlah jasad dan roh. Bila berhimpun jasad dengan roh, itu nama pada hari mana? Hari Jumaat. Sebab tu nama hari Jumaat. Tu. Yang ketiga, kemungkinan ataupun pendapat yang ketiga, kerana berhimpun Adam dan Hawa padanya kemudian daripada bercerai yang panjang. Lepas makan buah khuldi tu, makan buah khuldi, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampir. Kerana Nabi Adam makan buah khuldi, Siti Hawa pun makan, kemudian diturunkan ke bumi. Bila diturunkan ke bumi, jadi kita jangan kata Nabi Adam salah tau. Nabi Adam salah. Allah kata jangan hampir pokok ni. Dia pergi hampir juga. Bukan hampir, siap makan lagi. Maka Nabi Adam telah buat salah. Sebab melanggar perintah Allah. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah, Nabi maksum, terpelihara daripada dosa. Mana-mana Nabi maksum, iaitu terpelihara daripada dosa, tak buat dosa. Kalau kita kata Nabi Adam langgar perintah Allah, Allah kata jangan hampir pokok, tiba-tiba dia bukan hampir je, dah hampir makan lagi, maka Nabi Adam buat salah. Maka macam mana kita nak kata setiap Nabi itu terpelihara daripada dosa? Tu buat dosa tu, buat salah. Satu. Yang kedua, pokok khuldi ni ada dalam syurga. Dalam syurga ada larangan tak? Mana ada dalam syurga semua boleh buat, tiba-tiba ada larangan. Maka kita jangan kata Nabi Adam buat salah. Nabi Adam tak buat salah. Nabi Adam tahu dengan dia makan buah khuldi dia akan diturunkan. Malah sebelum tu yang cerita tadi, Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak turunkan khalifah kat muka bumi. Aku nak buat khalifah kat muka bumi. Kemudian dibuat Nabi Adam, bukan letak kat muka bumi, letak dekat syurga.
Macam mana nak ada khalifah kat muka bumi kalau Nabi Adam duduk kat syurga? Sedangkan sebelum Allah buat Nabi Adam kan dia cerita dengan malaikat nak buat khalifah kat muka bumi. Tiba-tiba lepas dah buat letak kat syurga. Kalau macam tu macam mana nak ada khalifah? Kenalah turun. Jadi nak turun macam mana? Adalah switch dia, tekan switch tu turun lah. Switch dia apa? Buah khuldi tu lah. Makan turun lah. Nabi Adam tahu dia dicipta bukan duduk di syurga. Dia tahu. Dia dicipta untuk jadi khalifah, untuk beranak pinak sampai kiamat. Dia tahu. Tapi sekarang dia duduk di syurga. Dan Allah cipta dia, tujuannya adalah nak jadi khalifah. Bukan khalifah di syurga, khalifah di muka bumi. Jadi kenalah turun. Nak turun, kenalah makan buah khuldi. Tapi Allah kata jangan hampir pokok ni. Jangan hampir pokok ni kalau tak nak turun lagi. Dia takwil ke situ. Kalau dah nak turun, dah explore dah pergi terbang naik buruk pergi situ, pergi sini, sudah dalam syurga, dah tahu dah kenikmatan syurga, nanti nak cerita kat anak cucu. Yang kita duk dengar cerita syurga-syurga tu. Kalau tidak nanti sebut syurga tak tahu macam mana. Jadi wahai Adam dan isteri Hawa, pergilah dalam syurga ni, pergilah explore lah, jalanlah. Tengok kenikmatan-kenikmatan. Dan jangan hampir pokok ni. Sebab kalau kau hampir, nanti turun ke bawah. Dah tak boleh lah masuk syurga. Tunggu kiamat. Jadi, wala taqraba hazihi syajarah. Dengan maksud, jangan kamu hampiri pokok ini jika kamu tak nak turun lagi. Tapi kamu ingat, aku cipta kamu untuk turun ke bumi. Jadi, Nabi Adam pun makan. Sebab apa? Dia kata, dah tengok dah. Memang kalau boleh tak nak keluar. Tapi aku dicipta, Allah cipta aku kerana nak jadi khalifah. Kalau aku duduk kat syurga, bila nak jadi khalifah? Jadi, kenalah turun. Ambil buah, makan. Turun lah. Jadi turun tu bukan dengan wajah hina. Bukan Nabi Adam turun dengan wajah hina, kena kutuk. Bukan. Nabi Adam turun tu dengan wajah yang gah. Sebab apa? Nak jadi khalifah. Takkan nak jadi khalifah ni jadi orang nombor satu atas dunia. Takkan dalam rupa hina, rupa gah. Malah sebelum tu Allah telah ajar tamadun-tamadun cara untuk hidup dekat atas dunia. Dah ajar syariat ini boleh, ini tak boleh. Nak pakai kena tutup aurat. Allah dah ajar siap-siap. Jadi bila turun nanti, mestilah dah tak cukup dengan ilmu. Ilmu untuk jadi khalifah. Bukan turun-turun macam dalam kitab sejarah tu. Dalam buku sejarah tu. Mesolitik lah, paleolitik lah, zaman batu lah. Makan mentah lah, tak masak lah kan. Yang kita belajar dulu. Saya baca, kami mengaji lain. Dalam buku sejarah lain. Dia kan zaman dulu kan. Ada kan semua belajar kan. Zaman yang dipanggil zaman dulu tu, yang asal usul orang daripada beruk, dia kata dia je lah seorang. Darwin tu, dia seorang je keturunan beruk. Kita semua keturunan Nabi Adam. Turun-turun dah penuh dengan tamadun. Turun-turun dah penuh dah tahu dah halal haram, dah tahu nak hidup, dah tahu nak buat rumah, tahu nak buat baju. Bukan duk telanjang bogai turun gitu. Tidak. Malah dekat syurga ketika makan tu dicabut pakaian, masa tu Nabi Adam ambil tutup. Waktu tu pun dah tahu dah. Tiba-tiba pakai apa? Cawat gitu, masuk dalam apa? Dalam gua, kan? Cerita tu lah. Tak tahulah orang sini belajar sejarah ke tidak. Saya belajar buku sejarah dia kata gitu. Lama-lama kenal jumpa api. Lama-lama boleh bercakap. Lama-lama tu lah yang zaman Mesolitik, Paleolitik tu. Kita tengok kita mengaji tak gini dalam kitab. Sekarang nak percaya macam ni. Kitab sejarah ke kitab para ulama? Allah tolak, tapi periksa tulis jugalah. Tak ingat ada 4 kan? Apa? Siapa ingat? Sekor seorang tak ingat. Ngaji dulu ngaji apa? Belajar dulu. Hafal bukan main. Ada 4 zaman tu. Zaman awal. Yang tulis tu macamlah dia ada zaman tu. Macamlah dia ada. Confident lah. Tak pakai baju lah, apalah, pakai cawat lah, makan tak masak lah. Lepas tu baru pandai jumpa api. Duduk berpindah randah ke sini. Sedangkan fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat. Allah dah hajar dah Nabi Adam sebelum turun. Sebab bila nak jadi khalifah, nak jadi ketua kat muka bumi, mesti pandai. Mesti tahu, mesti ada tamadun. Tak boleh telanjang gitu. Dia ada auratnya begini, dia ada kahwinnya begini. Malah anak-anak Nabi Adam, sebab anak-anak Nabi Adam je yang ada waktu tu. Jadi nak tak nak terpaksa kahwin adik-beradik lah. Kalau tidak nak kahwin dengan siapa? Takkan nak kahwin dengan dinosaur kot. Jadi maka nak kahwin pun dah ada dah peraturan. Tak boleh kahwin masa Siti Hawa lahirkan anak lelaki perempuan. Memang kembar, lelaki perempuan, kembar. Sampai 20 kali.
Maknanya 40 orang anak-anak Nabi Adam ni, 40. Semua sekali keluar 2 orang kembar. 2 orang tu laki perempuan. Waktu tu pun tak boleh kahwin sama-sama kandungan tu. Laki perempuan kan, ni adik-beradik satu kandungan, tak boleh kahwin, kena kahwin dengan kandungan yang lain. Itulah cerita Habil dengan Qabil bergaduh, berebut perempuan tu. Asalnya cerita dalam Quran juga. Dia berebut Iqlimah tu. Dia nak tak boleh kahwin. Syariat buat tak boleh kahwin. Kau adik-beradik. Adik-beradik satu kelahiran. Tak boleh. Kena kahwin dengan kelahiran lain. Nak juga lawa dia kata. Qabil ni. Lah kali dapat kat Habil. Habil kelahiran lain bolehlah kahwin. Tak puas hati. Itu yang dia nak bunuh tu. La aqtulannak. Aku bunuh kau. Kata aku bunuh kau. Akhir sekali lakulah pembunuhan yang pertama. Cerita tu lah. Cerita. Nak bagi tahu turunnya Nabi Adam tu dah ada. Tamadun dah ada dah cukup dah. Ada syariat, ada tentang tauhid, tentang ketuhanan, ada dah. Wajib belajar, ada wajib, ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan, dah siap dah. Siap semua. Jadi bila turun Nabi Adam tu, turun tu, lepas makan, Siti Hawa makan 2 biji. Nabi Adam makan sebiji. Turun. Bila turun tu berpisah, tak jumpa. Gelak gelita. Nabi Adam kata, oh macam ni dunia, gelaknya dunia. Lepas tu, tak lama lepas tu, makin tegang, nampak ada cahaya. Alhamdulillah, semayang 2 rakaat. Itu semayang subuh kita tu, semayang Nabi Adam lah. Ingatkan gelak gelita je dunia ni. Rupanya ada terang, ada gelap. Maksud terang tu maksud naik fajar. Dan tak jumpa isteri dia. Mana isteri aku? Tak jumpa. Maka ada diriwayatkan Nabi Adam sujud 40 tahun. Lama ni, tak makan ke? Sujud saja 40 tahun. Waktu tu Nabi Adam pun berapa? 60 hasta. Satu hasta 60. Bahu ni sini. Tak tahu seorang mana. Jadi tak payah nak cerita lah 40 tahun tak makan ke? Tak ada masalah. Walaupun waktu tu baru turun daripada syurga. Baru makan makanan syurga. Jadi tahan lama lah. Jangan pelik lah waktu tu. 60 hasta Nabi Adam. Kita makin lama makin kecil kan? Makin kecil. 60 hasta. Jadi bila turun tak jumpa isteri. Bila dia jumpa isteri? Dia kata kat sini. Bercerai yang panjang. Berapa lama bercerai? Ada kata 40 tahun, ada kata maksudnya lama lah bercerai. Macam-macam lah riwayat. Ada kata jumpa kat Arafah. Ada kata macam-macam lah riwayat. Berjumpa balik. Tapi setelah bercerai yang panjang, berpisah yang panjang. Suami isteri tadi. Nabi Adam dengan isterinya Siti Hawa. Lama bisa jumpa tu, nama kebetulan jumpa tu pada hari Jumaat. Maka hari berhimpun. Sebab tu nama Jumaat. Dan kata qil, kerana berhimpun ahli negeri dan ahli dusun padanya. Ada juga ulama kata dinamakan hari Jumaat itu adalah Jumaat kerana hari Jumaat kan berhimpun ramai-ramai, iaitu sembahyang Jumaat. Maka automatik nama hari-hari berhimpun, iaitu hari Jumaat. Ada juga. Dan kata qil, kerana berdiri hari kiamat padanya, iaitu yaumul jam', iaitu hari Jumaat. Yaumul jam'. Kenapa hari Jumaat dinamakan hari Jumaat? Sebab hari Jumaat itu hari kiamat. Yang mana antara nama hari kiamat, banyak nama hari kiamat. Dia panggil Yaumuddin, hari agama, hari akhirat, hari kiamat, hari pembalasan, macam-macam, hari penyesalan, macam-macam. Ada 99 nama hari kiamatnya. Salah satu nama ni adalah Yaumul Jam'i. Yaumul Jam'i ni hari kiamat. Tapi Jam'i Jim Mim Ain. Ini maksud Jumaat juga. Sebab tu hari Jumaat dinamakan hari Jumaat kerana hari Jumaat adalah hari Yaumul Jam'i. Seperti firman Allah Taala, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Tu. Pada hari menghimpunkan ia akan kamu bagi hari yang menghimpunkan. Jadi kenapa nama hari Jumaat? Kerana hari itu hari kiamat. Maka bila hari kiamat, hari yang bila kiamat tu masuk bertemu semua. Kan? Semua orang dibangkitkan semua. Maka bila dibangkitkan semua dinamakan hari Jumaat. Kerana berlaku hari Jumaat. Jadi banyak pendapat tu. Kalau ada soalan boleh jawab kot. Dalam kan, apa-apa kan. Berikan. Mengapakah hari Jumaat dinamakan hari Jumaat? Kalau kata, mengapakah hari Ahad dinamakan hari Ahad? Senang je. Sebab hari Ahad, hari yang pertama. Bahasa Arab, Ahad. Wahid. Wahid, Ahad satu. Kenapakah hari Isnin dinamakan hari Isnin? Kerana Isnin tu hari kedua. Bahasa Arab, Isnain. Dua. Kenapakah hari Selasa dinamakan hari Selasa? Senang je. Sebab bahasa Arab, yang nombor 3, Salasah.
Siapa boleh jawab? Kenapa hari Rabu dinamakan hari Rabu? Kerana Arba'ah, 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu, kenapa hari Jumaat? Hari Jumaat biar dulu. Hari Jumaat kan? Hari Jumaat dinamakan hari Jumaat. Biar dulu. Kenapa hari Jumaat Sabtu dinamakan hari Sabtu? Kena Sab'ah. Ikut kiraan ikut bahasa Arab. Okey, last sekali. Kenapa hari Jumaat dinamakan hari Jumaat? Dia kata kerana hari Jumaat adalah khamsah. Salah ha? Sebab khamsah 5. Bukan. Hari Jumaat special. Hari Jumaat dinamakan hari Jumaat. Ada banyak pendapat, iaitu antaranya adalah kerana hari dihimpunkan Nabi Adam, hari dimasukkan roh dengan tubuh Nabi Adam masa dibuat dulu, hari berjumpa Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah turun dalam keadaan berpisah yang lama. Kerana hari itu hari ada semaya Jumaat, maka namakan semayang hari itu hari Jumaat juga. Dan kerana hari itu ada hari kiamat, hari berhimpun, iaitu Yaumul Jam'i, yang mana Jam'i itu adalah Jumaat. Tu dia punya tu. Jawab. Boleh jawab. Kalau boleh jawab soalan tu hebat tu. Yang Jumaat yang paling susah sekali. Menyebut dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketua para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku menyukakan kamu dengan 3 kesukaan. Telah menyukakan daku dia dengan dia Jibril. Jibril tengah memberi tahu aku sesuatu perkara yang mana aku suka apa yang Jibril bagi tahu. Maka sahabat kata, sembah mereka itu menyukakan oleh kamu akan kami. Kalau macam tu, bagi tahulah kami apa yang Jibril bagi tahu yang menyukakan Nabi tu. Nabi suka 3 perkara. Sabdanya, telah menyukakan daku Jibril dengan 70,000 hamba. Dimerdeka akan mereka itu oleh Allah daripada api neraka pada tiap-tiap malam Jumaat. Jibril bagi tahu Nabi, umat Nabi ni, sebab tu Nabi suka, sebab umat Nabi setiap malam Jumaat akan dimerdekakan 70,000 orang yang asalnya dia memang masuk neraka. Dia memang layak untuk masuk neraka. Kemudian pada malam Jumaat Allah bebaskan 70,000 umat Nabi. Umat lain tak dapat, umat Nabi aja. Dari minggu depan hari Jumaat lagi 70,000 lagi. 70,000. Ramai. Habis umat Nabi berapa ramai? Ramai umat Nabi, bilik. Tak tahulah nak cakap berapa bilion. Nampak macam 70,000 ni ramai. Kalau macam tu semua masuk syurga lah. Umat Nabi ramai. Bila sebut umat Nabi, Islam atau tak Islam samalah. Bermula diutuskan Nabi diutuskan, maka kesemuanya. Selepas pada itu dia panggil umat Nabi. Walaupun orang kafir. Cuma yang 70,000 ni hamba ni yang beriman lah. Tapi masuk ke neraka. 70,000 setiap hari, setiap malam Jumaat. Dan itu yang pertama Jibril bagi tahu. Dan menyuka akan daku dengan 99 tilik yang menilik Allah Ta'ala dengan dia kepada umatku pada tiap-tiap malam Jumaat. Tiap-tiap malam Jumaat ada 99 perkara yang baik yang Allah akan tilik, Allah akan tengok. Dia kata barang siapa menilik akan dia oleh Allah Ta'ala, kalau Allah pilih dia, tiada diseksa akan dia. Tiada diseksa akan dia. Setiap hari Jumaat Allah akan pilih lah, kata. Pilih 99. Yang ni buat baik, okey, Allah pilih. Dia lepas pada neraka. Setiap. Maka Nabi seronok lagi umat Nabi ni. Dan tiap-tiap amal yang dikerjakan dia pada manusia hari Jumaat, disurat baginya 70 kebajikan. Kali 70 buat hari Jumaat. Jadi apa-apa kebaikan yang dibuat hari Jumaat, kali 70 pada umat Nabi. Nabi seronok 3. Maka sahabat kata, gembirakan kami juga, kami pun nak tahu. Maka Nabi bagi tahu hari Jumaat tu buat banyak apa-apa kebaikan yang dibuat, ganda 70. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jilani lagi, di dalam Al-Ghunyah telah merajihkan oleh jamaah daripada ulama telah merajihkan, sepakat akan kelebihan malam Jumaat atas malam Lailatul Qadar kerana ia berulang-ulang. Kita sibuk nak cari malam Lailatul Qadar. Malam lagi, Lailatul Qadar lagi tak? Malam tu malam lah, Laila tu malam lagi. Orang tak sebut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dah atau malam Al-Qadar. Tapi Melayu ni sebut malam Lailatul Qadar. Malam tu malam, Lailatul tu malam. Qadar tu Qadar, malam Qadar. Tak apalah, bahasa je. Jadi kita duk cari malam Al-Qadar tadi.
Sedangkan malam Jumaat lagi besar pahala. Itu. Telah merajihkan oleh jemaah daripada ulama akan kelebihan malam Jumaat atas malam Lailatul Qadar. Kerana ia berulang-ulang. Jadi, carilah malam Jumaat tu. Malam Jumaat tu memang dah ada. Maka pahalanya amat banyak. Demikianlah riwayat daripada Imam Ahmad. Mazhab Hanbali itulah. Kita sibuk dah cari malam Al-Qadar. Memanglah cari lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan malam Al-Qadar. Tapi malam Jumaat juga kelebihan dia banyak. Sebab apa banyak? Sebab malam Jumaat tu banyak. Walaupun malam Jumaat tu taklah sebesar malam Al-Qadar, tapi kalau dah dia banyak tiap minggu, jadi banyaklah juga. Tu maksud dia. Memanglah malam Al-Qadar tu dengan beramal pada malam itu aja seumpama dengan berapa 1000 bulan ataupun 83 tahun. Saya sebut 83 bulan tadi. 83 tahun. Kalau kira 1000 bulan tu 83 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan bersamaan 83 tahun. Dengan sekali amal. Ya, tapi setiap malam Jumaat dia ada kelebihan juga. Dan malam Jumaat ni banyak. Kalau campur-campur lebih daripada malam Al-Qadar. Tu nak bagi tahu kat situ. Sebab tu buat banyak cari malam Jumaat. Buat termasuklah. Termasuklah juga. Sebab tu banyak orang sikit-sikit malam Jumaat, sikit-sikit malam Jumaat kan. Malam Jumaat banyak sedekah. Nak sedekah duit kedekut, tekno masin. Sedekah yang tu malam Jumaat. Jadilah mudah-mudahan kali 70. Kali 70. Sedekahlah juga tu. Buat banyak-banyak. Buat banyak-banyak apa-apa kebajikan lah, tak kisahlah. Apa-apa kebajikan sekalipun. Dan kata Sayyidina, sebenarnya dalam bab tu bab lain. Dalam bab yang orang kata malam Jumaat tu bab lain. Bukan bab lain, ada hadis lain. Nabi pernah sebut satu hadis. Nabi kata, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub. Dalam hadis. Siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub, kemudian dia pergi sembahyang Jumaat. Panjanglah hadis tu. Dia pergi sembahyang Jumaat pula terbahagi kepada beberapa waktu. Kemudian dia pergi awal, maka pahalanya seperti korban seekor unta kan. Kalau pergi lambat sikit, pahalanya seperti korban seekor lembu. Lambat sikit lagi, tengah sikit, pahalanya seperti korban seekor kambing yang bertanduk. Lambat sikit lagi, seperti korban ayam. Lambat lagi, seperti telur. Lambat lagi, telur pun tak ada. Kalau lambat lagi. Habis dah azan baru masuk, itu geng tak ada telur tu. Mai kurang-kurang dapat telur lah. Telur berapa telur? Pukul mahal. Telur mahal. Telur kalau kita kata pukul 1 lah. Pukul 1 lah. Kalau sekarang ni pukul 1 tu dapat telur. Datang pukul 1. Tapi takkan tiap-tiap minggu telur aja. Ayam lah sekali-sekala. Kita makan pun kadang-kadang nak makan ayam. Mari awal sikit pukul 11. 11 pagi tu dapat ayam. Tapi takkan ayam aja. Takkan tak nak kambing. Kadang-kadang kena kambing. Kambing pergi pukul 9. 9.30. Sembahyang Jumaat pergi 9.30. Dapatlah kambing. Takkan tak nak lembu kot. Kata dengan cerita tak lama lagi nak sembelih lembu Takkan nak lembu. Lembu datang awal lagi. Pukul 8. Takkan lembu dia takkan tak nak try unta. Unta pergi waktu sembahyang subuh tu, pergi dah sembahyang Jumaat. Keluar pukul 6 nak sembahyang subuh tu hari Jumaat, itulah pergi sembahyang Jumaat. Pergi sembahyang subuh, tak balik-balik. Baru dapat unta. Habis kita banyaknya mana? Unta ke, lembu ke, kambing ke, ayam ke, telur ke, tak ada telur. Banyaknya yang tak ada telur Saya tahulah saya kuliah ni, kuliah Jumaat. Mula-mula masuk tu, mana ada orang pun. Kita berapa, 3-4-5 orang. Bila masuk je pukul 1, adalah 2.30. Azmat habis, wallahu alam. Penuh. Geng-geng tak ada telur. Bukan tak ada telur, tak dapat telur. Telur ada. Jangan marah orang pula. Tak apalah, kurang-kurang pun datang sembahyang Jumaat juga. Ada orang tak sembahyang, ambil lah kalau nak macam tu. Kita kalau boleh lagi nak lebih kan. Apalah, datang pukul 1 lah. Telur pun telur lah. Telur mahal. Dia kata tadi telur mahal kan. Telur pun telur lah. Jadi Nabi sebut apa?
jika sesiapa yang mandi sebelum pergi sembahyang Jumaat tu mandi seperti mandi junub, kemudian pergi sembahyang Jumaat ikut tadilah nak telur ke nak kambing ke nak apa, okey. Bila ulama kaji, ulama kata kenapa Nabi kata mandi seperti mandi junub? Sesiapa yang mandi seperti mandi junub kemudian pergi solat Jumaat. Kenapa Nabi kata mandi seperti mandi junub? Sebagai ulama kata mandi sunat, iaitu ratakan air dengan niat sunat mandi Jumaat. Sebagai ulama kata itu mandi junub lah. Sebab Nabi kata, Nabi ni berlapik cakap. Nabi tak cakap direct, Nabi berlapik. Siapa yang mandi seperti mandi junub? Sebenarnya Nabi nak suruh mandi junub lah. Jadi kalau nak mandi junub kena buat apa? Itu yang jadi malam Jumaat tu. Tu sebab lain tu. Sebab seronok nampak cerita pasal malam Jumaat. Segar. Itu yang yalah. Okey, apa dah? Okay, kita sambung sikit lagi. Nak bersama lagi. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, lazimkan olehmu dengan sembahyang Jumaat." Kena sembahyang Jumaat, jangan tinggal. Maka bahawasanya ia merobohkan segala dosanya seperti meroboh seorang akan tanah daripada rumahnya. Janganlah tinggal sembahyang Jumaat, kerana orang yang tinggal sembahyang Jumaat seumpama kalau dia ada rumah dekat tanah tu roboh sikit. Bila lama-lama rumahlah roboh. Dengan roboh tanah tu. Jadi jangan tinggal sembahyang Jumaat. Ya Umar, tiada daripada hamba lelaki mandi pada ni yang cerita tadi. Mandi pada hari Jumaat bagi sembahyang Jumaat, melainkan keluar ia daripada dosanya seperti hari diperanakkan oleh ibunya. Itulah cerita malam Jumaat tu. Mandi, siapa yang lelaki yang mandi pada hari Jumaat bagi sembahyang Jumaat. Bila buat gitu untuk sembahyang Jumaat tu mandi, keluar ia daripada dosanya. Dosanya diampunkan seperti hari diperanakkan oleh ibunya. Tapi dosa-dosa kecil dosa besar kena minta ampun. Dosa besar tak boleh terapuh gitu. Bila sebut secara umum, dosa diampunkan, dosa kecil. Dosa besar dia kena minta ampun. Ya Umar, tiada daripada seorang hamba yang keluar daripada rumahnya bagi sembahyang Jumaat. Seseorang yang keluar rumah kerana nak sembahyang Jumaat, melainkan menaik saksi baginya tiap-tiap anak batu dan tanah yang kita duduk berjalan, tayar duduk bergolek, kena batu, kena tanah, semua jadi saksi nanti. Semua jadi saksi. Anak batu dan tanah, dan mengucap istighfar baginya. Tiap-tiap batu istighfar, batu juga berzikir. Bila kita lalu jalan kaki ke, naik kenderaan ke, bila kena batu atau tanah tu terus istighfar untuk kita. Istighfar tu maksud dia minta ampun untuk kita. Tapi kalau kita tak lalu kat situ, batu tu dia tetap istighfar, dia tetap bertasbih untuk diri dia sendiri, untuk dia. Tapi bila kita lalu, dia akan istighfar untuk kita. Dia akan minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah dia. Cuba bayangkan berapa banyak biji batu yang kita lalu. Yang kena tayar kita, yang kena kaki kita. Jadi saksi, dan dia mengucap istighfar baginya tiap-tiap batu dan bumi dan tanah yang ia berjalan di atasnya hingga kepada Jumaat, hingga sampai. Berapa banyak tu minta istighfar untuk kita. Kita nak istighfar pun malas. Biar batu istighfar untuk kita. Jadi jangan tinggal sembahyang Jumaat tu. Ya Umar, ada lagi. Ya Umar, kata Nabi, tiada daripada seorang lelaki yang memakai kain. Dia pakai kain dan keluar ia bagi sembahyang Jumaat. Dia pakai kain, maksudnya pakai baju comel-comel ni untuk pergi sembahyang Jumaat. Melainkan menilik Allah kepadanya dengan tilik rahmat. Allah turunkan rahmat dekat dia. Dan ditunaikan baginya tiap-tiap hajat yang ia berkehendak akan dia, daripada pekerjaan dunianya dan akhiratnya. Maka sebab tu hari Jumaat banyakkan doa. Banyakkan berdoa hari Jumaat. Lebih-lebih lagi selepas asar. Hari Jumaat ada waktu yang mustajab doa. Setiap hari Jumaat dia ada saat. Kita boleh katakan ada satu saat ataupun ada beberapa detik, 3, 4, 5 saat yang memang mustajab. Dan tempat tu mustajab doa. Kalau doa mesti dapat. Cuma tempat tu dirahsiakan. Dirahsiakan kat mana tempat tu. Dan tempat tu mungkin juga berubah-ubah. Bukan tetap. Jadi bila dirahsiakan, ulama buat kajian.
buat tarjah daripada hadis-hadis Nabi. Maka ada yang jumpa, iaitu ada yang kata waktu asar, lepas asar sampai maghrib hari Jumaat tu. Maknanya baru lepas tadi ya. Okay. Ada yang cari-cari daripada hadis-hadis Nabi tentang fadilat, jumpa satu tempat iaitu di antara dua khutbah. Khutbah imam duduk, khatib duduk, lepas tu nak bangun kan kejap aja tu. Berapa detik aja tu, berapa saat aja tu. Waktu tu mustajab doa juga. Rugi tak doa waktu tu. Yang Bilal doa, biarkan dia doa. Dia tu untuk orang yang tak doa, yang tidur-tidur, tu untuk Bilal punya doa. Yang kita yang ada tu biarkan, kita doa kita sendiri. Sebab waktu tu antara mustajab. Berapa lama je ada? Khatib duduk berapa saat je, berapa? 5-6 saat je kan? Jadi doa kat situ. Dan tempat yang paling mustajab kali, yang ulama kaji lagi lah, antaranya memang pendek tempat dia. Apabila imam khatib bagi salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, betul duduk kan. Bila duduk kan ada azan. Di antara duduk dengan azan berapa saat? 2-3 saat je. Waktu tu mustajab. Jadi standby je. Khatib naik standby. Naik je. Standby je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni. Apa doa. Lepas tu Allahu akbar, azan habis dah. Berapa saat? Silap kadang-kadang 1 saat. Waktu tu mustajab. Mustajab doa waktu tu. Rugi kalau tak doa. Tiap-tiap minggu pula ada tu. Mungkin minggu ni tak dapat, minggu depan dapat. Kadang-kadang tak sempat kan. Tak sempat, sampai lambat ke apa ke, baru dah azan dah. Allah. Sebab tu kena sentiasa perhati. Khatib dah naik. Okey, sekarang perhati. Okey, sekarang. Lepas tu barulah jawab azan. Sebab masa tu saat tu terlalu pendek. 3 tempat lah. Dia banyak lagi tempat yang ulama kata mustajab doa pada hari Jumaat. Ya Umar, bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan malaikatnya pada hari Jumaat daripada dunia. Allah turunkan malaikat dekat hari Jumaat dekat dunia. Maka berjalan mereka itu pada demikian negeri dunia hingga bang muazzin. Hari Jumaat, maksudnya hari Jumaat tu bermula masuk Jumaat lah. Maksudnya hari Khamis malam Jumaat tu. Masuk je maghrib, dah masuk Jumaat dah. Kita panggil malam Jumaat. Maka malaikat akan turun. Allah menurunkan malaikat pada malam tu. Lepas tu malaikat tu berjalan ke mana-mana, ke pelosok dunia, berjalan hingga bang muazzin. Bang Jumaat, sehingga bang Jumaat. Bang muazzin. Maknanya lama dah juga. Maka apabila bang muazzin, bersegera mereka itu kepada masjid. Bila muazzin bang, malaikat tadi semua pergi masjid. Maka masuk mereka itu daripada beberapa pintu masjid. Berapa ada pintu, pakat-pakat masuk lah malaikat tadi. Dan menanti mereka itu akan orang masuk padanya dahulu daripada bang. Dia pun tunggu, siapa masuk? Dia menanti, dia tengok siapa yang masuk. Maka apabila melihat mereka itu akan orang rukuk atau sujud, lepas dia tengok, dia ni yang masuk, dan mereka rukuk dan sujud. Berkata mereka, Allahumma'fu anhu wa taqabbal minhu. Ya Tuhanku, maafkan olehmu daripadanya dan terima olehmu daripadanya. Mana malaikat doakan. Tapi itulah, azan tu kena ada dah. Sebab kalau azan tu tak ada lagi, yang kata tak dapat telur pun tak ada tadi, malaikat tak doakan dia lah. Tapi sah Jumaat, malaikat tak doakan dia. Jadi nak malaikat sampai-sampai je, dah ada dia, terus malaikat doakan dia. Nak gitu. Dan berhenti mereka itu pada pintu masjid. Dan membilang, berhenti kat pintu masjid. Bila bunyi azan, dia berhenti. Dan membilang mereka itu akan orang yang masuk, yang dah masuk. Dibilang, ni ada orang masuk. Dan berjabat tangan mereka itu akan dia. Rupa-rupanya malaikat jabat tangan. Kita tak perasan lah. Malaikat kan daripada nur, daripada cahaya. Dan mengucap istighfar mereka itu baginya. Ya Allah, ampunkan dia, ampunkan dia, ampunkan dia. Dah lah kita banyak dosa. Takkan tak nak lagi. Maka apabila berdiri khatib atas mimbar, duduk mereka itu antara beberapa saf. Bila khatib dah start berkhutbah, dia duduk dekat saf. Dia boleh ke duduk? Tak sempit ke? Kita ada dah sempit-sempit dah. Malaikat nak duduk tak sempit ke? Dia duduk kat mana? Malaikat dicipta daripada nur.
Jisim latif, dia panggil, daripada nur. Cahaya. Dia tak sama dengan kita. Jisim kita kasar. Pembuatan kita kasar daripada tanah. Asal malaikat daripada cahaya. Kita jisim yang kasar. Kita ni bila Allah cipta yang kata model baru tadi, bila jisim yang kasar, dia makan space, dia panggil. Bila kita dah ada kat situ, yang lain tak boleh masuk situ. Kena tolak dia. Kalau dah ada air kat sini, cawan kat sini, cawan tak boleh duduk dekat dia. Dia kena tolak. Dia panggil makan space. Makan space lah. Memenuhi ruang. Memenuh ruang. Itu penciptaan kita. Sebab kita tanah. Tapi penciptaan malaikat, dia cahaya. Cahaya tak makan space. Cahaya tak memenuhi ruang. Sebab tu kalau ada satu, banyaknya ada lampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu mati. 15. 15 ada lampu. Cuba letak lagi 100. Penuh tak? Tak boleh masuk dalam masjid. Asal tak boleh masuk? Penuh. Tahu boleh juga masuk. Walaupun letak beribu-ribu lampu, beribu-ribu cahaya, tetap boleh masuk. Kerana cahaya tak makan space. Letak juta pun cahaya buat masuk dalam ni, tetap juga tak lemah pun. Tak makan space. Jadi malaikat tak makan space. Walaupun kita dah penuh duduk kat situ, dia duduk, tak makan space dia. Dia buat daripada cahaya. Tak memenuhi ruang. Menanti mereka, kemudian, maka apabila... maka apabila berdiri khatib atas mimbar, duduk mereka itu antara beberapa saf, maka menilik mereka itu kepada muka segala makhluk. Dia tilik. Bagus. Dan mengucap istighfar mereka itu bagi sekaliannya, minta ampun bagi mereka. Maka apabila masuk makhluk kepada semayang, masuk makhluk tu kita semayang, maka masuk mereka itu sertanya, mereka semayang sekali, supaya mencapai mereka itu berkat Jumaat. Maka kita semayang sekali dengan malaikat. Maka apabila memberi salam imam dan mendoa imam doa, maka mengucapkan amin mereka itu malaikat aminkan di dalam jumlah perhimpunan orang yang banyak. Dia sekali dengan orang yang ramai, sekali amin, maka diampunkan bagi mereka itu dengan berkat malaikat. Dah malaikat ada, diampunkanlah. Malah kita jumpa orang-orang alim, doakan saya. Kenapa minta doa? Itu baru orang biasa. Orang nampak baik sikit, malah dia pun mungkin buat dosa juga. Ini malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah buat dosa, tiba-tiba dia aminkan, dia doakan. Lagilah. Mana nak berhenti ni? Maka apabila habis satu perenggan lagi. Maka apabila berpaling mereka itu daripada tempat semayang, dah balik semayang, dilipat oleh segala malaikat akan suratan daripada pahala semayang mereka itu. Yang ditulis tu, apa yang kita buat tu dilipat-lipat. Dan tasbih dan istighfar, apa-apa tasbih kita, istighfar, baca Quran, dengar khutbah, semua-semualah semayang-semayang, dilipat, seumpama tulis lipat. Kemudian maka naik segala malaikat dia kepada langit, naik ke langit hingga berhenti mereka di bawah arasy. Maka berkata mereka itu malaikat, hai Tuhanku, inilah sembahyang Jumaat pada negeri, atau inilah sembahyang Jumaat mereka. Maka malaikat hantar. Maka firmannya, pergi olehmu dengan sembahyang itu kepada Jibril. Bawa amalan tadi kepada Jibril. Dan kata olehmu baginya, kata kat Jibril, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh akan dikau, yang malaikat bawa tadi, bahawa engkau pergi dengan sembahyang ini kepada khazanah. Ambil ini, bawa pergi. Macam tukar pahala tadi atau amalan tadi, tukar dengan satu khazanah. Okey? Atau yang ada padanya demikian jamaah itu, maka membawa pergi dia oleh Jibril kepada khazanah. Pergi Jibril ambil, bawa pergi, macam tukar dah harta lah khazanah itu. Padahal ia di dalamnya meterinya hingga hari kiamat. Tak buka, tak tahu apa dalam tu sehingga hari kiamat. Hari kiamat nanti bila kita kata Allah banyak ke sikit ke pahala aku, banyak manalah pahala aku ni, banyak manalah, masa tu buka. Masa tu kita Allah banyaknya, masa tu buka lagi, masa tu baru buka. Buka Allah banyak. Rugi aku kalau kau tahu aku datang sembahyang Jumaat pukul 8 pagi. Kalau aku tahu macam ni, masa tu lah baru menyesal, tak guna dah. Ini aku pergi pukul 1, jadilah pukul 1 pun dah banyak dah, dia kata. Masa tu baru buka. Habis kat situ, cukup kat situ dulu. Panjang lagi.
Empat Jumaat. Riwayat bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan satu malaikat baginya 40 tanduk. Malaikat pun ada tanduk. Ada 40 tanduk. Akan datang. Akan datang. Tangguh dulu. Kita sedang tasbih kafarah dan suratan subhanakallahumma hamdik. Sudah la ilaha astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.